Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayangi Malaysiaku dan salam Malaysia bersih saya ucapkan buat anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kita semua telah menyambut kemerdekaan negara buat kali yang ke-62. Kebebasan dan kedaulatan Malaysia sudah lama kita raikan bersama-sama. Kepelbagaian kaum yang ada pula menjadikan kita unik dan berbeza. Pun begitu, puluhan tahun kemerdekaan kita masih belum mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang sempurna. Keteguhan jati diri dan keutuhan integriti rakyat kita masih menjadi tanda tanya. Ketelusan pentadbiran negara pula umpama bahan jenaka yang tidak henti-henti dipersenda. Budaya duit kopi dan wang bawah meja sudah menjadi perkara biasa-biasa. Kata mereka, ada padi, semua kerja jadi. Ada beras, semua kerja deras. Ada gula-gula, semua kerja sempurna. Yang hairannya, mereka yang terlibat dengan gejala rasuah ini bukanlah golongan pesawah maupun rakyat yang tidak bersekolah. Sebaliknya, mereka ini adalah golongan yang berijazah tetapi tidak mempunyai maruah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya kira inilah peluang yang terbaik untuk kita duduk bersama-sama dan dengarkan sebuah pidato yang bertemakan pelihara integriti, melestari kecemerlangan. Sama-sama kita rungkai 5 persoalan yang bakal membuka mata. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan pertama, apakah maksud integriti yang sebenar-benarnya? Saya percaya kalau soalan ini saya ajukan buat anda semua, sudah pasti setiap orang mempunyai definisi yang berbeza-beza untuk mencirikan maksud integriti. Integriti ini tuan-tuan bukan sahaja melibatkan sifat manusia yang membenci rasuah dan penyalahgunaan kuasa, tetapi maksud integriti juga merangkumi sifat kejujuran, keteguhan prinsip hidup, keutuhan jati diri dan perbuatan yang hanya berlandaskan kebenaran. Menurut C.S. Lewis, pakar kesusastraan dari University Oxford, ada menyebut bahawa integriti adalah perbuatan melakukan perkara yang baik pada ketika tiada sesiapa pun yang sedang memerhati tindakan kita. Sesungguhnya, manusia yang berintegriti adalah manusia yang patuh kepada undang-undang, mengutamakan kebenaran dan mementingkan kejujuran. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada persoalan pertama, lahir pula persoalan kedua. Adakah negara Malaysia yang kita diami ini sebuah negara yang berintegriti tinggi? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita sama-sama nilai semula keutuhan integriti rakyat kita, menyingkap kembali sejarah negara. Kerapuhan integriti rakyat kita sudah lama menghantui Malaysia. Ingatkah kita semua, suatu ketika dahulu, tanah Melayu sepi bermuram durja, sunyi meratapi keagungan bumi Parameswara yang rebah di mamah penjajah. Semuanya berlaku akibat musuh durjana yang sudah sekian lama menjadi bara. Korupsi dan kedangkalan integriti menjadi punca kita kalah. Malah kini, hari demi hari negara dikhabarkan dengan kisah korupsi dan skandal rasuah yang melibatkan mereka yang pernah menjadi pemerintah. Statistik tangkapan SPRM pula mendedahkan hampir 1,000 kes rasuah berjaya diberkas pada tahun 2018 sahaja. Saya percaya anda semua yang berada dalam dewan pada hari ini pernah dikejutkan dengan berita penyelewengan wang berjumlah lebih 100 juta ringgit Malaysia yang melibatkan 2 bekas pegawai kanan Jabatan Air Negeri Sabah. Tidak lupa juga kita dengan operasi pembersihan Jabatan Pengangkutan Jalan yang dilaksanakan oleh SPRM pada April lalu yang berakhir dengan berita 24 penguatkuasa JPJ diangkut menggunakan bas kelokap SPRM. Malah
Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan berita penangkapan pegawai-pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang disyaki terlibat dengan sindiket menjual my-kad kepada pendatang asing tanpa izin. Dunia politik, pentadbiran awam, mahupun syarikat swasta, semuanya tidak bebas daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Penguat kuasa yang sepatutnya menjaga keselamatan jalan raya, kini umpama pegar yang memakan padi tuannya. Penguasa yang pada dasarnya perlu mengutamakan keselesaan rakyat jelata, kini menjadi punca rakyat sengsara. Demi wang ringgit, sanggup mereka gadaikan nasib kita semua. Sebab itulah sehingga sekarang, imej Malaysia masih lagi tercemar dengan isu kerapuhan dan kedangkalan integriti. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan ketiga, apakah tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dan rakyatnya dalam memerangi isu kerapuhan integriti? Sesungguhnya, bangsa Malaysia bukanlah bangsa yang lemah. Dahulu, daripada abu kehancuran akibat kezaliman penjajah, kita masih mampu bangkit menjadi bangsa yang lebih gah. Kini, hasil usaha kita bersama-sama, angin perubahan sudah tiba di Malaysia. 2 tahun yang lalu, sejarah berjaya kita lakarkan bersama-sama. Kesuburan demokrasi di Malaysia sudah berada pada tahap yang berbeza. Semangat Malaysia baru sudah mula kita rasakan bersama-sama. Malah, dasar-dasar kerajaan pula sudah disusun semula dan direformasi untuk memerangi isu rasuah dan korupsi dengan lebih berkesan. Kalau dahulu, Pelan Integriti Nasional menjadi pemula langkah untuk kita berubah, kini National Anti-Corruption Plan dilancarkan pada tahun 2019 untuk memperkasa usaha memelihara integriti di Malaysia. NACP ini digubal untuk mengfokuskan usaha membanteras rasuah yang melibatkan 6 bidang keutamaan, merangkumi tadbir urus politik, pentadbiran sektor awam, perundangan dan kehakiman, penguatkuasaan undang-undang serta tadbir urus korporat. Malah, badan-badan keselamatan negara pula sudah mula dibersihkan habis-habisan. Ops Blue Devil misalnya dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia untuk membersihkan anggotanya daripada penyalahgunaan najis dadah yang semakin berleluasa. Tidak cukup dengan itu, seluruh anggota, tuan-tuan, hakikatnya hasil usaha kita bersama-sama, indeks persepsi korupsi negara sudah berjaya kita perbaiki. Malaysia pada tahun 2018 sudah berjaya naik 1 anak tangga dan kedudukan kita dijangkakan akan berada pada tangga yang lebih baik apabila berakhirnya tahun 2019. Malah ada menyebut bahawa langkah kita mewujudkan keyakinan pelabur asing terhadap ketelusan kerajaan Malaysia. Nah, tuan-tuan, kesemua hasil inilah yang membuktikan betapa usaha memelihara integriti di Malaysia bukanlah suatu perkara yang sia-sia. Syabas buat kerajaan Malaysia. Satu tepukan buat mereka, tuan-tuan. Baik, persoalan keempat. Apakah gambaran masa hadapan buat Malaysia? Sesungguhnya, masa hadapan negara kita bergantung sepenuhnya kepada tindakan kita semua. Kalau rasuah, penyalahgunaan kuasa dan korupsi masih berleluasa, masa hadapan Malaysia sudah pastinya akan dilukis dengan tangisan derita rakyatnya. Negara kita bakal berhadapan nasib yang sama dengan negara Venezuela. Untuk pengetahuan anda semua, Venezuela yang dahulunya sebuah negara yang pernah menjadi pengeluar minyak terbesar dalam kalangan negara Amerika Latin, kini bergelut dengan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Semuanya berlaku gara-gara seorang diktator yang bernama Nicolas Maduro yang telah menyeleweng hasil negara untuk membina kekayaan pribadinya. Korupsi yang menghantui pemerintahan Venezuela akhirnya memaksa rakyatnya bergelimpangan menjadi pendatang di negara-negara jiran. Maka tuan-tuan dan puan-puan,
untuk memastikan masa hadapan Malaysia terus terjamin dan dilimpahi kemakmuran ekonomi, usaha memelihara integriti rakyat kita perlu kita teruskan bersama-sama. Biarlah Malaysia pada suatu masa nanti mampu membangun persis negara Denmark yang mempunyai kadar korupsi yang terendah di dunia. Kesejahteraan rakyat, kestabilan ekonomi serta kemantapan sistem pendidikan yang dinikmati Denmark semuanya berjaya dizahirkan menerusi pemerintahan sebuah kerajaan yang berintegriti tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan kelima, apakah kesimpulan yang dapat kita semua pelajari menerusi pidato pada hari ini? Sesungguhnya, kita semua tidak boleh menafikan betapa pembangunan di Malaysia masih lagi disulam isu korupsi dan kedangkalan integriti. Malah saya percaya pada masa yang akan datang, pasti ada mereka yang masih mengamalkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pesan saya buat mereka, jadikanlah kisah-kisah korupsi lampau sebagai pengajaran buat diri sendiri. Buat mereka yang kini berkuasa, anda perlu sentiasa berjaga-jaga. Kalau rasuah dan penyalahgunaan kuasa terus bermaharaja lela, saya percaya rakyat Malaysia tanpa segan silu bakal bangkit buat kali yang kedua. Maka, ayolah anak bangsa, kita bangun bersama-sama. Kita teruskan perjuangan memelihara integriti di Malaysia. Kerana, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan menerusi suara anak bangsa, bagaimana lagi cara menyelamatkan Malaysia daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa? Percayalah tuan-tuan, dengan usaha yang berterusan daripada kita semua, misi menjadikan Malaysia bersih bukan lagi sekadar mimpi yang tidak mampu kita jadikan sebuah realiti. Sahutlah cabaran kerajaan terkini. Sama-sama kita menjalankan reformasi untuk mengubah Malaysia yang kita semua cintai. Saya percaya, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita semua mempunyai kuasa dan kita semua pasti akan menyokong dan mendukung kerajaan semasa untuk terus memperkasa integriti di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saudara Omar ya. Ya, saya. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad Ya. Perdana Menteri telah melancarkan dasar kesejahteraan bersama. Betul. Dan antara intipati dasar tersebut adalah untuk wujudkan masyarakat yang berintegriti di Malaysia. Jadi pada pandangan Omar, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita memudayakan integriti di Malaysia ni? Okey, terima kasih. Baiklah, sebenarnya cara yang terbaik adalah menerusi pendidikan. Sesungguhnya melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Tadi saya ceritakan kepada anda semua, Denmark mempunyai kadar korupsi terendah di dunia. Mengapa? Kerana di peringkat sekolah menengah lagi, mereka memperkenalkan subjek khusus untuk menerapkan kemantapan integriti dalam jiwa rakyatnya. Subjek ini dikenali sebagai Democratization and Policy Analysis. Dan menerusi subjek ini, mereka belajar berkenaan dasar-dasar negara. Mereka diterapkan perasaan-perasaan cinta terhadap negara. Mereka diajar untuk menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan mempunyai integriti yang tinggi. Sebab itu saya percaya kalau kita lihat di Malaysia sekarang, ya, kita memang ada pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Tetapi pada realitinya, kita semua tahu pendidikan sivik dan kewarganegaraan adalah pada saat untuk pelajar-pelajar tidur ataupun melakukan kerja rumah yang tidak siap. Ini perlu kita ubah segera tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu merevolusi sistem pendidikan negara untuk menerapkan integriti dalam jiwa anak bangsa. Sebab saya percaya rakyat Malaysia boleh, bangsa kita boleh. Kita bukan bangsa yang lemah. Cuma perlukan dasar yang berkesan dan kerajaan yang tetap untuk menyelamatkan Malaysia daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengundur diri, saya mohon kita semua sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum Sultan Ismail Petra. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Putra Tanjung Pura mohon mengundur diri dari bumi Langkasu. Sekian, terima kasih.